Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat hadirin sekalian. Bersyukur kehadrat ilahi atas limpah kurnia dan izinnya jua kita dapat bersama-sama dalam majlis forum secara atas sekalian. Hadirin yang dirahmati sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum, dewasa ini masalah keselamatan jalan raya boleh dikatakan berada pada tahap yang membimbangkan semua pihak. Masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika masalah ini ingin diselesaikan. Oleh itu, pada pagi ini kami akan membicarakan satu tajuk yang berkait rapat dengan kehidupan kita, iaitu amalan berhemah negara selamat. Bagi menelusuri tajuk ini, dua ahli panel kita akan mengupas secara terperinci topik yang dinyatakan untuk memberi gambaran jelas kepada kita makna-makna tersirat yang terkandung dalam tajuk yang dibicarakan. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu, mari kita berkenalan dengan dua orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu-ragu dan jangan risau kerana warga maya sememangnya tidak asing lagi dengan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel pertama, gadis cantik yang berasal dari Kelantan dan merupakan seorang pelajar pengajian Melayu, Nur Airin Azwa namanya. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, sihat Cik Pengerusi. Seterusnya, di sebelah kiri saya pula, ahli panel kedua nampak pemalu tapi bijak berkata-kata, iaitu saudara Kim Ming Shun. Selamat datang buat saudara. Demikianlah tadi seporsi seulas pinang tajuk yang akan dibincangkan dan biodata para ahli panel kita. Kita mulakan perbincangan kita dengan bertanya ahli panel kita yang pertama, apakah dimaksudkan dengan amalan berhemah di jalan raya? Terima kasih saudari pengerusi. Amalan berhemah di jalan raya memberikan takrifan bahawa tingkah laku yang berbudi pekerti mulia yang perlu ditunjukkan ketika berada di jalan raya yang seterusnya melahirkan sebuah negara yang aman dan damai kepada mereka yang mempraktikkan amalan ini. Hal ini dikatakan demikian kerana amalan berhemah merupakan sebahagian yang penting dalam kehidupan seharian kita. Jika kita gagal menyemarakkan amalan tersebut, keadaan negara pasti akan menjadi huru-hara kerana setiap orang tidak memberikan kerjasama. Misalnya, kajian institusi penyelidikan keselamatan jalan raya telah menyatakan bahawa sebanyak 43.4% pengguna jalan raya suka bermain telefon bimbit ketika memandu kereta atau motosikal. Natijahnya, tumpuan terhadap pemantauan terjejas dan tanpa diduga, kemalangan boleh terjadi. Hal ini bukan sahaja membawa risiko kepada diri sendiri sahaja, malah juga memudaratkan keselamatan pengguna jalan raya. Orang-orang yang kurang berhemah di jalan raya sepatutnya diambil tindakan tegas supaya dapat mengurangkan lagi kadar kemalangan jalan raya. Semua ini merupakan maksud secara umum bagi tajuk yang telah dibincangkan oleh saudari pengerusi. Terima kasih saudari Airin. Para hadirin yang disayangi, amalan berhemah di jalan raya perlu disemarakkan bagi menjamin keselamatan pengguna dan keamanan negara. Dasawarsa ini sama ada kita sedar atau tidak lantaran terlalu dihidangkan dengan pembangunan negara yang semakin gah di persada dunia. Namun di sebalik itu, kita acap kali tersentak oleh kes-kes kemalangan jalan raya yang meragut sejumlah nyawa yang membimbangkan. Situasi ini menjadi lebih tragis apabila musim perayaan di mana semua rakyat nak pulang ke kampung berjumpa dengan sanak saudara untuk meraihkan hari perayaan tetapi tidak kesampaian kerana terlibat dengan kemalangan jalan raya. Tragedi ini telah menjadi sinonim dengan masyarakat kita sehinggakan polis trafik perlu menjalankan operasi setiap kali perayaan bagi memastikan pengguna jalan raya tidak memandu secara berbahaya. Lumrah manusia untuk melakukan kesilapan, tetapi kita mampu untuk mengurangkannya dengan mengamalkan perkara-perkara tertentu.
Bagi meneruskan perbincangan kita pada hari ini, kita akan mendapatkan penjelasan daripada ahli panel kita yang kedua tentang cara-cara mencegah kemalangan berlaku di jalan raya. Silakan saudara Ki Ming Shun untuk memberikan pandangan anda. Terima kasih pengerusi. Dapat dikatakan bahawa ibu bapa merupakan orang terdekat dengan anak mereka yang berperanan untuk menerapkan nilai-nilai murni yang baik, membentuk kepribadian yang unggul dan membetulkan kesilapan tingkah laku atau sikap anak mereka. Oleh itu, ibu bapa merupakan pendidik pertama yang wujud dalam persekitaran pembelajaran anak-anak sebelum mereka melangkah masuk ke alam persekolahan. Peribahasa Melayu seperti melentur bulu biala dari rebongnya telah memberikan definisi bahawa memberikan didikan atau ajaran kepada anak sejak mereka kecil lagi. Ibu bapa haruslah mengajar tentang ilmu penggunaan jalan raya kepada anak mereka supaya mereka dapat mempunyai satu gambaran yang lebih jelas apabila menjadi pengguna jalan raya. Misalnya, ibu bapa haruslah mengingatkan anak-anak mereka yang sudah memasuki alam dewasa supaya memeriksa keadaan kenderaan sebelum menuju ke destinasi yang diingini. Hal ini kerana kebanyakan kemalangan jalan raya berpunca daripada keadaan kenderaan yang tidak menyenangkan hati seperti tayar pancit. Selain itu, ibu bapa juga perlulah memberikan amalan kepada anak mereka supaya mematuhi segala peraturan jalan raya. Tamsilnya, tidak menganggap jalan raya sebagai kawasan perlumbaan kereta atau motosikal. Hal ini akan membawa kesan yang paling buruk, iaitu risiko kematian. Perkara yang lebih penting lagi ialah ibu bapa sendiri haruslah menjadi contoh teladan kepada anak mereka dengan tidak bermain gadget elektronik seperti telefon bimbit, melanggar lampu isyarat merah dan sebagainya. Hal ini sesuai digambarkan dengan satu peribahasa, iaitu bapa borek anak rintik, yang bermaksud anak terikut-ikut sikap ibu bapa mereka sepenuhnya. Di sini, kita dapat menilai bahawa pendidikan awal haruslah diberikan kepada anak-anak agar dapat melahirkan insan yang mengutamakan amalan berhemah ketika berada di jalan raya. Terima kasih saudara Kim Ming Shun atas penerangan yang begitu jelas. Para hadirin yang dihormati, penerangan tadi lebih berpandukan kepada fungsi institusi kekeluargaan dalam mencegah kemalangan jalan raya. Sebenarnya, apakah langkah yang lebih berkesan lagi untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya dan bagaimana pula langkah tersebut dilaksanakan? Untuk ini, kita akan mendengar pandangan yang akan dikupaskan oleh ahli panel yang pertama. Dipersilakan. Terima kasih saudari pengerusi. Kita sebenarnya tidak harus bersandarkan pada pendidikan institusi kekeluargaan semata-mata bagi mengurangkan kes kemalangan jalan raya. Sebaliknya, penguatkuasaan undang-undang juga perlu dilihat sebagai langkah yang berkesan. Hal ini demikian kerana tanpa perundangan, samseng-samseng jalan raya yang tidak masuk ajar akan terus mengancam keselamatan jalan raya. Perundangan yang dimaksudkan perlu mengambil kira dua aspek penting, iaitu pembentukan undang-undang dan penguatkuasaan undang-undang. Pembentukan undang-undang merupakan
Asas kepada perundangan dan undang-undang yang dibentuk seharusnya mempunyai kesan psikologi terhadap pengguna jalan raya yang berkepala batu dan praktikal pula kepada pihak polis untuk dilaksanakan. Cadangan Polis Diraja Malaysia PDRM supaya kerajaan memindah segera Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan Raya bagi membolehkan hukuman penjara mandatori dikenakan terhadap samseng jalanan dilihat sebagai satu mekanisme yang mampu menakutkan pesalah jalan raya yang tidak berhemah. Izhar, pelaksanaan Undang-Undang Jalan Raya merupakan salah satu usaha pragmatik yang berupaya mengekang nafsu serakah pengguna jalan raya yang senantiasa menjadikan jalan raya sebagai gelanggang memacu kepuasan dan medan perlumbaan. Terima kasih Saudari Irene yang telah mengupaskan tentang keperluan undang-undang dikuatkuasakan agar dapat menakut-nakutkan pengguna jalan raya yang tidak mempraktikkan amalan berhemah di jalan raya. Hal ini akan membawa keuntungan yang berlipat ganda kerana tindakan tersebut bukan sahaja dapat menjaga nyawa pengguna jalan raya lain, malah dapat membudayakan amalan berhemah dalam kalangan masyarakat. Ahli-ahli panel kita telah memberikan penjelasan yang terperinci mengenai langkah yang sepatutnya diambil untuk mencegah kemalangan jalan raya. Sekarang kita beralih kepada topik perbincangan yang seterusnya, iaitu kesan-kesan tidak mempraktikkan amalan berhemah di jalan raya yang akan dijelaskan oleh ahli panel kedua kita. Terima kasih saudari pengerusi atas peluang yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan kesan-kesan tidak mempraktikkan amalan berhemah di jalan raya. Kesan pertama yang dianggap paling teruk ialah kematian. Apabila dua kenderaan saling berlanggar, sudah tentulah risiko kematian tidak dapat dielakkan. Misalnya, pemandu akan menambahkan kelajuan kenderaannya apabila lampu isyarat bertukar menjadi kuning, menyebabkan kereta dari rolong lain tidak sempat untuk berhenti. Hal ini menjurus kepada berlakunya kemalangan jalan raya. Jika kita lihat dari sudut yang berbeza, pemandu yang mematuhi lampu isyarat sudah tentulah tidak akan menyebabkan kemalangan berlaku kerana setiap kenderaan bergerak ikut turutan yang ditetapkan. Maka keselamatan pengguna jalan raya yang lain juga akan terjamin. Lebih-lebih lagi, kesan yang seterusnya juga mencakupi bilangan rakyat dalam sesebuah negara akan dikurangkan. Hal ini kerana banyak rakyat telah menjadi mangsa kemalangan jalan raya. Dengan ini, perkembangan negara dari aspek ekonomi juga akan terjejas. Hal ini dikatakan demikian kerana kekurangan tenaga kerja yang boleh disumbangkan dalam aktiviti pekerjaan seperti perkilangan, pemasaran, pertukangan dan lain-lain. Bukan itu sahaja, kesan ini juga turut mempengaruhi institusi kekeluargaan. Jika mangsa kemalangan merupakan salah satu daripada ahli keluarga kita, maka hubungan kekeluargaan akan menjadi renggang dan kehidupan tidak akan menjadi gembira lagi seperti pada masa dahulu. Jika teliti dengan lebih mendalam, emosi ahli keluarga juga akan terjejas. Hal ini kerana mereka tidak dapat menerima kenyataan bahawa ahli keluarga telah meninggal dunia secara tiba-tiba. Oleh yang demikian, emosi yang terjejas ini memerlukan jangka masa panjang untuk memulihkan semula emosi ahli keluarga. Bagi aspek fizikal pula, mangsa kemalangan kemungkinan akan mengalami risiko tangan atau kaki patah. Jelaslah menunjukkan bahawa
kesan kemalangan jalan raya meliputi banyak aspek yang telah dibincangkan. Oleh itu, kita yang berperanan sebagai pengguna jalan raya haruslah sentiasa berwaspada kira-kira di mana-mana sahaja demi kesejahteraan kita. Setakat ini sahaja yang saya boleh kongsikan, dan ahli panel yang seterusnya akan menghuraikan secara terperinci mengenai kesan-kesan tidak mempraktikkan amalan berhemah di jalan raya. Mohon maaf, saudari pengerusi, izinkan saya memberikan maklumat tambahan yang berkaitan dengan kesan-kesan tidak mempraktikkan amalan berhemah di jalan raya agar dapat memantapkan lagi apa yang diperkatakan oleh saudara Kim Min Shun tadi. Dipersilakan Saudari Irene. Terima kasih saudari pengerusi yang saya kasihi dan saudara Juen. Kesan-kesan tidak mempraktikkan amalan berhemah di jalan raya termasuklah pesalah akan dikenakan denda oleh pihak berkuasa dan tidak mengendahkan peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan seolah-olah hanya wujud di atas kertas. Jadi, hukuman yang setimpal akan dikenakan oleh pihak berkuasa sebagai tanda peringatan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, malah menjadi pengajaran buat masyarakat sejagat. Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 memperuntukkan denda sekurang-kurangnya RM5,000 dan tidak melebihi RM10,000 atau penjara sekurang-kurangnya 5 bulan. Dipindah bagi mereka yang gagal menunjukkan amalan berhemah di jalan raya dengan melanggar peraturan dan undang-undang jalan raya dengan sesuka hati. Pengguna jalan raya yang tidak mempraktikkan amalan berhemah di jalan raya bukan sahaja mengundang kematian atau dikenakan hukuman denda yang setimpal, malahan ia turut menyebabkan negara mengalami kerugian. Menurut laporan Syahrim Tamrin yang menulis untuk The Sun, bekas Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liew Teong Lai mengatakan bahawa kemalangan jalan raya dan kematian akibatnya amat merugikan ekonomi negara dan perlu dihentikan. Setiap tahun, negara kehilangan lebih dari 6,000 orang jiwa akibat kemalangan jalan raya dan harus menanggung kerugian yang dianggar secara kasar sebanyak 10 bilion ringgit setahun. Buktinya, sebanyak 328,268 kes kemalangan membabitkan 6,188 kematian yang dilaporkan pada tahun 2014, mencatatkan kerugian sebanyak 7.4 bilion ringgit berikutan kehilangan sumber manusia, tuntutan insurans, kerosakan kenderaan dan harta benda. World Health Organization (WHO) menafsirkan bahawa kerugian yang dimaksudkan kerana jalan raya datang dari kos rawatan, kos rehat akibat kecederaan, kos penyiasatan kemalangan jalan raya dan pengurangan atau kehilangan produktiviti. Kesan-kesan ini sememangnya memberikan impak yang buruk tidak kira kepada seseorang individu maupun melibatkan negara. Oleh itu, kita sewajarnya menggambling tenaga bersama-sama untuk mengurangkan kes kemalangan jalan raya di negara kita dengan mengamalkan sikap berhemah di jalan raya. Terima kasih, Saudari Nur Irene. Para hadirin yang saya hormati, nampaknya kita dihambat oleh masa. Sehubungan itu, majlis forum kita berakhir di sini. Sebenarnya, banyak lagi idea dan buah fikiran yang dapat disumbangkan oleh para ahli panel kita. Sebelum menutup tirai, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli panel yang sudi berkongsi pendapat. Kepada para hadirin, saya merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kerana bersama-sama menjayakan misi forum kita pada hari ini. Tuai padi antara nampak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Kuning emas masaknya padi, mawar merah dalam jamangan. Terima kasih daun keladi, budi tuan jadi kenangan. Inilah yang dikatakan umpama belayar telah sampai di pelabuhan, umpama berkayuh telah sampai di muara, umpama berjalan telah sampai ke destinasi.
Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.